satu perkara lagi saudara, besok kabarnya Tun Naim akan dihadapkan ke mahkamah. Nampak gayanya saya difahamkan bahawa hari ini dan sejak seminggu lepas sudah tersebar banyak meluas iaitu surat terbuka mantan Ahli Majlis Kerja Tinggi UMNO Dato' Marina Yusof yang juga merupakan seorang peguam. Beliau ada menyiarkan kenyataan. Saudara boleh refer dalam banyak dalam Google boleh cari surat Marina Yusof. Aduh, bila baca saudara berhubung tentang katanya lah tentang penyelewengan Fleet Group. Fleet Group ni saudara, untuk pengetahuan anda, adalah sebuah syarikat penerbitan surat khabar Inggeris, itu New York Times, yang dibeli oleh Yang Mulia Tengku Razali Hamzah. Melalui Fleet Group inilah Yang Mulia Tengku Razali Hamzah membina empire kekayaan untuk UMNO. Bermodalkan wang daripada Tengku Razali Hamzah. Bukan UMNO bagi duit, tidak. Tengku Razali menggunakan wangnya, membangunkan Fleet Group dan semata-mata untuk UMNO. Tetapi akhirnya di bawah payung Fleet Group itu berbilion-bilion wang yang mampu dijana, adanya bank. Selalu saya katakan bagaimana Yang Mulia Tengku Razali Hamzah membeli sebuah bank, itu Banciang Bank, dan akhirnya bank itu diserahkan pada UMNO tanpa diminta UMNO membayar 10 sen pun. Kemudian jadilah Bank of Commerce. Surat itu Time for Change, itu masa itu tahun 19 apabila Tengku Razali menubuhkan semangat 46. Jadi surat itu disiarkan dan saya nampak, aduhai, sekarang ni nampak gayanya, kata Mak Sepana, kebenaran terus keluar satu persatu. Itu memang jelas saya. Jadi sebab itu perhimpunan nak selamatkan Melayu ke, sebenarnya saya melihat, saya bersetuju dengan pandangan Jakar Linglong. Itu bukan nak selamatkan Melayu, nak selamatkan orang-orang tertentu. Pandangan Datuk Ibu dahsyat betul, dia kata. Memang saya harap saudara untuk kita berlaku adil. Saya selalu bersikap, mesti kita bersikap berlaku adil. Saya tak nak menuduh saudara. Semua itu ada. Kalau anda baca tulisan daripada Marina Yusof, Datuk Marina Yusof, saya melihat, saya geleng kepala. Banyaknya wang. Wang itu milik UMNO, saudara. Yang disakau oleh pihak-pihak tertentu. Berbilion nilainya. Dalam Straits Times, dalam TV3, Fleet Group, kemudian ada bank lagi. Dan yang lebih mengecewakan kita, orang macam Tengku Razali yang mengasaskan ini kekayaan untuk dibina daripada UMNO itu, dan dia disingkirkan daripada UMNO. Tak boleh masuk UMNO. Hanya dosanya kerana dia mencabar jawatan Presiden UMNO 1987. Sebab itu, Tengku Razali akhirnya bersetuju untuk memimpin Parti Semangat 46. Itu gambaran saudara boleh baca. Dan saya melihat sekarang ni segala-galanya mula tersingkap. Hang jebat hang tuah. Tak, ini saya minta saudara Google pertama sekali surat daripada Dr. Mahathir daripada Tengku Abdul Rahman. Saudara baca begitu, barulah saudara dapat melihat gambarannya bagaimana politik halusnya, liciknya percaturan Dr. Mahathir untuk menggapai kuasa dan meminta supaya Tengku Abdul Rahman berundur diri. Tengku Abdul Rahman waktu itu yang membuat keputusan memecat beliau bukan Tengku Abdul Rahman tapi Tun Dr. Ismail. Kerana kesan surat itu yang disebarkan secara terbuka, asalnya surat peribadi tapi disebarkan. Maka UMNO terpaksa mengadakan mesyuarat Majlis Tinggi waktu itu. Dan dipengusikan tak silap saya oleh Tun Razak. Itu gambarannya. Kemudian bila berlaku pertandingan 1987 antara Tengku Razali dengan Dr. Mahathir, Tengku Razali tidak dibenarkan untuk menyertai UMNO. Sedangkan beliau memunggah begitu banyak kekayaan untuk UMNO. Ada bank bagi pada UMNO, tanah bangunan UMNO itu. Sekarang ini tanah itu milik dia, bagi pada UMNO. Tapi jasanya langsung tidak dikenang. Kerana Tengku Razali bertanding jawatan Presiden menentang Tengku Dato' Mahathir. Itu saja. Tapi kalau orang lain, bagai nak rak. Hari ini, saudara lihat bagaimana dia menuduh PMX itu tak kena, ini tak kena, semua orang tak kena. Dan dalam surat daripada Tengku, saya gelak.
Kerana dia kata Tengku tak boleh memikirkan Tengku aja betul. Kerana ramai orang sudah mengatakan betul itu tak betul. So sekarang ni siapa yang tak betul? Itu keadaannya saudara. Dan lebih-lebih lagi saya haraplah elok saudara kalau ada kesempatan sementara menanti perbicaraan. Menanti perbicaraan berhubung tentang katanya besok itu Tun Daim akan dibawa ke mahkamah. Jadi elok baca tulisan daripada Datuk Marina Yusof yang saya yakin banyak benda-benda yang tersembunyi yang boleh kita ketahui. Datuk Ibu, duit UMNO kena sapu. Saya berbual dengan Presiden UMNO. Waktu Datuk Sri Zahid, Datuk Sri Najib memimpin UMNO waktu itu, wang UMNO semakin nipis dan waktu Zahid Hamidi menjadi Presiden UMNO, kantung UMNO habis kena sapu. Orang kata bahasa orang Perak dia, licin licau. Siapa yang mengambilnya, itu terbiarlah ke mahkamah, kita tak boleh nak menuduh. Tetapi, jangan lupa, apabila sahaja Tengku Razali tidak dibenarkan masuk UMNO, kerana waktu itu Dr. Mahathir menubuhkan UMNO baru. Setelah UMNO itu diharamkan oleh mahkamah. Banyak cerita-cerita ni boleh kita dapat. Sebab itu saya akan berusaha untuk membuka dalam Budi Untold Story. Waktu itu, mahkamah memutuskan bahawa UMNO itu terpaksa diharamkan. Hanya kerana adanya saman oleh 11 orang ahli UMNO yang tidak berpuas hati atas keputusan kepada pertandingan jawatan Presiden UMNO waktu itu. Kerana tak puas hati, mereka bawa ke mahkamah. Sebenarnya mereka bawa ke mahkamah minta keadilan. Tapi rupanya itulah dia ambil kesempatan, maka UMNO diharamkan. Sampai ke peringkat saya nak cakap terus terang, parti MCA yang menjadi pengerusi Barisan Nasional. Artinya MCA jadi Perdana Menteri walaupun 1 jam. Jangan lupa, ini peristiwa. Dan bila UMNO itu ditubuhkan UMNO baru. Setelah UMNO diharamkan, ditubuhkan UMNO baru. Bila ditubuhkan UMNO baru, saya nak bagi tahu, menurut ROS atau pendaftar pertubuhan, harta-harta UMNO tu hanya boleh digunakan ataupun kalau tidak dibekukan, hanya boleh dicairkan jika 2/3 ahli UMNO yang lama itu menyertai UMNO. Maka itulah dijadikan satu drive mengumpul seramai mungkin bekas-bekas ahli UMNO. Tetapi yang mana penyokong Tengku Razali dan Tengku Razali tidak diberi masuk. Tak dapat masuk. Dia dapatlah 2/3 ahli-ahli UMNO di peringkat akar umbi menyertai UMNO kembali, maka dapat. Dan waktu itulah mereka membuat keputusan bahawa wang-wang harta milik UMNO itu tidak lagi boleh diletakkan di bawah UMNO, kerana diletakkan di bawah proksi. Itu gambaran saya. Maka di situlah baru mulanya wang-wang UMNO, harta-harta aset UMNO akhirnya lebur, saudara. Saat ini yang ada pada UMNO itulah bangunan UMNO. Aset-aset yang lain, wallahu a'lam bisawab. Presiden pun tak boleh nak kata apa. Sebab bila buka siasat, milik orang tu. Buka siasat, milik orang ni. Sehingga sekaranglah UMNO dalam keadaan yang cukup menyedihkan. Sedangkan satu ketika dahulu, UMNO mempunyai wang tabungan yang begitu besar, saudara. Di gerung ini. Saudara lihat sendirilah. Boleh kata di seluruh negara kita ada bangunan UMNO. Bangunan UMNO itu, tanah itu milik UMNO. Asetnya. Tapi kadang-kadang kerana kecurangan pihak-pihak tertentu, kadang-kadang tanah walaupun aset di atas nama UMNO, tapi sebenarnya nama pemilik tanah itu orang lain. Jadi bila mereka tidak jadi ketua bahagian, tak boleh guna. Itu keadaannya. Sebab itu saya bersetuju dengan Nizam Izham. Dia kata kuli ini adalah wira yang tak didendangkan. Benar, saudara. Beliau disingkirkan kerana hanya dosanya menentang Dr. Mahathir. Itu saja. Dr. Mahathir ni siapa cabar dia, maka musuh berterusan. Sebab itu apa yang berlaku sekarang ni pada Dr. Anwar Ibrahim. Hari ini beliau akan menantang Dr. Anwar Ibrahim berhabis-habisan. Jadi tak ada orang yang betul. Pak Lah tak betul, Tengku tak betul, yang betul Tun Razak je sebab tak lama. Kemudian Pak Lah pun tak betul, Datuk Najib tak betul. Hari ini Datuk Anwar Ibrahim pun tak betul. Semua orang tak betul. Fikir-fikirlah saya nak cakap lebih pun tak mahu. Nanti orang kata saya berlebihan mengkritiknya, tapi saya bercakap betul terang demi
unjuran, kebangkitan bangsa kita. Saya sedih. Tapi sekarang ni, sebagaimana tajuk bicara kita malam ni, segala-galanya semakin terselak. Dah, harta UMNO, apa yang dalam fleet, apabila surat daripada Datuk Marina Yusof, saya rasa ini perlu dibuat. Saya berkeyakinan apa yang sedang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah untuk menyelesaikan kerajaan atau kisah-kisah hitam yang dialami oleh UMNO selama ini perlu diperbetulkan. Jadi kalau itu keadaannya, tak bolehlah kita terus nak marah pada Datuk Anwar Ibrahim. Sebab dia saya nampak macam mau membela UMNO supaya segala harta alih tak alih milik UMNO itu dapat dipulangkan balik pada parti. Mana pada dia jujur pada parti. Ya, saudara, betul saudara ibu, dia kerjakan Datuk Najib sampai ke penjara. Bukan begitu. Sekarang ni pun bagaimana teruknya Presiden UMNO. Dengan 87-an. Dan sampai sekarang terkial-kial Presiden. Orang mengatakan penyamun, penyangak dan sebagainya. Dia mudah aja, dia lemparkan tuduhan. Dia tak ada, dia bersih. Dia bersih sebersih-bersihnya. Itu keadaan saudara. Saya tak mau menuduh, tapi apa yang saya lihat, urutan peristiwa demi peristiwa. Macam Datuk Anwar Ibrahim. Dah bersih, dah diampunkan oleh Agung, pun masih lagi. Puak-puaknya sekarang ni menuduh dan sebagainya, masih lagi mau menjatuhkan beliau dengan macam-macam langkah lah saudara. Itu keadaan saya haraplah agar kita, warga UMNO, kita orang politik, saya melihat bahawa dua tokoh ini, Datuk Anwar Ibrahim dengan Tengku Razali Hamzah, sebenarnya campur lagi dengan Datuk Najib dan juga Dr. Zahid Hamidi. Itu empat ini mangsa-mangsa yang dijerumuskan oleh Dr. Mahathir dalam pelbagai cerita-cerita yang bagi saya kadang-kadang tak masuk akal. Dia bermusuh dengan Datuk Anwar Ibrahim hanya untuk menjatuhkan Datuk Seri Najib. Dia sanggup jumpa Anwar Ibrahim di penjara ataupun di mahkamah. Dengan Tengku Razali, dia sanggup jumpa Tengku Razali, berbincang dengan Tengku Razali, kononnya nak mewujudkan perpaduan Melayu, tapi sekadar semata-mata untuk menggapai kuasa. Sebab itu saya lihat satu ketika dulu dia mengundang Tengku Razali hadir dalam satu sidang media. Dan matlamatnya lain tak ada. Dia kalau boleh nak pergunakan, tapi Tengku Razali bukan kaleng-kaleng orang. Dan Tengku Razali cintanya pada parti, mengatasi segala-galanya sebab dia berkorban segala-galanya. Dia memiliki bank bagi pada UMNO. Dia mempunyai tanah bagi pada UMNO. Saudara, dia membeli syarikat. Saya ingat lagi saya bertanya dengan Tengku Razali, macam mana you ambil alih akhbar di New York Times melalui Fleet Group? Dia kata dia terpaksa bayar tunai